Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Jun bersama saya Adi Akmal Syahrul dan berikut tajuk utama malam ini. Konon jumpa bayi sedangkan buang anak sendiri. Juga cukai taksiran harta rumah mampu milik di KL dikurangkan. Seorang remaja perempuan sanggup membuang anaknya di bawah pokok mangga di belakang rumah selepas melahirkan bayi tersebut seorang diri di dalam rumah keluarganya di Kampung Geting, Tumpat, dekat Kelantan. Remaja berusia 18 tahun itu pada awalnya berpura-pura tidak mengetahui kejadian itu apabila memaklumkan kepada ibunya bahawa dia menjumpai bayi perempuan tertiarap di atas tanah di belakang rumah. Ibu remaja terbabit yang dikenali sebagai Lina berkata, sebagai tukang masak di sebuah premis nasi berlauk tidak jauh dari rumahnya, dia telah keluar pagi. Kemudian dia dihubungi anak perempuannya itu yang kononnya menemui seorang bayi menangis di belakang rumah kira-kira pukul 9.30 pagi. Dia terus menghubungi suami sebelum bergegas pulang ke rumah dan mendapati anaknya berada dalam keadaan mencurigakan. Lina memberitahu dia mengesyaki anaknya yang melahirkan bayi itu, namun remaja terbabit pada awalnya tidak mengaku. Selepas didesak, anaknya itu akhirnya mengaku dia yang melahirkan bayi tersebut sebelum menunjukkan lokasi uri yang ditanam di belakang rumahnya. 4 lelaki warga Thailand dihadapkan ke Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran di Wang Klian, Padang Besar pada 2015. Namun tiada pengakuan direkodkan dari keempat-empat tertuduh iaitu Arun Kaifainok, Amri Nasaleh, Jehpa Lapii dan Somphon Idam. Kesemua tertuduh diekstradisi ke Malaysia dari Thailand. Mereka didapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, di mana sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 15 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian menetapkan tiada wang jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Kes akan disebut semula 25 Julai untuk dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Tertuduh menjadi antara 10 individu yang dikehendaki polis bagi membantu siasatan berhubung kes pemerdagangan orang dan penemuan kubur di Wang Klian, Perlis pada 2015. Malah, waran tangkap juga dikeluarkan kepada tertuduh sebelum ini seorang warga Bangladesh pada 2016 oleh Mahkamah Session Kangar. Cukai taksiran harta bagi kategori kediaman rumah mampu milik di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang siap selepas 2014 hingga sekarang akan diberi pengurangan 25% mulai penggal kedua tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pengurangan cukai taksiran itu akan memberi manfaat kepada lebih 25,000 pemilik rumah mampu milik, membabitkan pengurangan hasil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sebanyak 2.07 juta ringgit setahun. Tetapi saya mendengar keluhan ramai kawan termasuk pekerja yang dari polis, bantuan polis dan mereka bawah ini, mereka minta supaya diberi pengurangan. Jadi saya setuju untuk bagi pengurangan mulai penggal kedua tahun ini 23 sebanyak kurang 75% daripada cukai saya. Ini dikatakan 25,677 pemilik rumah mampu milik di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu mesra bersama pemilik rumah mampu milik wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan perasmian tempat letak kereta Taman Tasik Metropolitan Kepong petang tadi. Sementara itu, Datuk Seri turut mengumumkan residensi madani buat golongan berpendapatan rendah di mana rumah bernilai serendah RM150,000 akan ditawarkan khas buat golongan belia, bujang dan baru berkahwin. Residensi madani menawarkan rumah 3 bilik tidur, 2 bilik air dan 1 tempat letak kenderaan buat pemiliknya.
42 hospital kluster yang menggabungkan 2 atau lebih hospital berpakar dan hospital tanpa pakar di lokasi geografi berdekatan berjaya dibentuk. Pembentukan ini membabitkan 146 daripada 149 jumlah keseluruhan hospital di seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, inisiatif dilaksanakan ini bertujuan meningkatkan akses, kualiti dan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan kesihatan dengan berpaksikan keperluan komuniti setempat. Hospital kluster ini penggabungan 2 atau lebih hospital-hospital berpakar dan hospital tanpa pakar di lokasi geografi yang berdekatan. Perkhidmatan hospital yang sebelumnya bersifat terpisah ataupun silo di antara hospital-hospital yang berdekatan kini telah disatukan di bawah payung hospital kluster bagi meningkatkan capaian perkhidmatan kepakaran kepada masyarakat. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kesihatan KKM di Putrajaya pagi tadi. Tambah beliau, projek perintis yang dilaksanakan sejak 2014 membabitkan Hospital Kluster Melaka, Hospital Kluster Pahang Tengah dan Hospital Kluster Tawau ini menunjukkan pencapaian yang baik dan memberansangkan. Antaranya ialah peningkatan penggunaan fasiliti terutamanya di hospital tanpa pakar selain menambah baik waktu menunggu pesakit. Dalam pada itu, KKM turut melancarkan satu e-book sebagai panduan dan rujukan mengenai bagaimana inisiatif ini dimulakan di samping akan terus menyampaikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang berkualiti dan efisien buat masyarakat. Dalam majlis sama, Dr. Zaliha berkata Kementerian Kesihatan akan membentangkan laporan penilaian berhubung status peralihan fasa endemik COVID-19 kepada Jemaah Menteri minggu hadapan. Satu pengumuman mengenai prosedur operasi standard SOP baharu akan dilakukan selepas pembentangan selesai dibuat. Kita akan umumkan selepas saya membawa pembentangan kepada Jemaah Menteri. Daripada bahagian kesihatan awam telah pun memberikan saranan-saranan untuk kita laksanakan SOP-SOP yang mungkin boleh dikategorikan SOP baru. Minggu depanlah kita akan bawa ke Jemaah Menteri dan selepas itu kita akan buat pengumuman tentang SOP baru ini. Jelasnya, SOP baharu itu akan mengambil kira garis panduan atau saranan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO termasuk bilangan kes jangkitan COVID-19 dalam negara. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan SOP Pilihan Raya Negeri PRN akan datang ini juga bergantung kepada SOP baharu dan akan diumumkan kelak. Arab Saudi secara dasarnya bersetuju dengan cadangan Malaysia untuk mengadakan simposium Perdana Haji di peringkat rantau Asia Tenggara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Ar-Rabi'ah telah memberikan respons positif dan sedia bekerjasama berhubung perkara itu. Saya teks pada dia dan maklumkan pada dia idea ataupun cadangan saya yang nak membawa simposium. Kalau ingat isu ada membawa simposium haji ke Malaysia, yang tu pada dasarnya dia bersetuju dan dia akan memberikan kerjasama sekiranya Malaysia berhasrat untuk mengadakan simposium haji dan umrah di peringkat regional, peringkat Asia Tenggara, di rantau Asia Tenggara lah. Beliau berkata perkara itu akan dibincangkan secara lebih lanjut termasuk dengan pihak tabung haji TH dalam merealisasikan penganjuran simposium berkenaan. Simposium Perdana Haji yang dianjurkan secara tahunan di Arab Saudi menghimpunkan cendekiawan dan pakar dari seluruh dunia untuk berkongsi pengetahuan, penemuan penyelidikan dan amalan terbaik dalam semua aspek ibadat haji. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim memberikan penilaian 5 bintang terhadap perkhidmatan tabung haji dalam memastikan keselamatan dan keselesaan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci. Katanya pada tahun ini sahaja, TH memperkenalkan 25 inisiatif termasuk program ziarah rahmah, e-bimbingan haji dan menggunakan teknologi terkini bagi ujian makmal perubatan sebagai nilai tambah kepada perkhidmatan sedia ada. Pembersihan yang dilakukan ini adalah pembersihan secara sukarela. Maknanya hujaj ataupun jemaah haji kita ni tidak dibayar apa-apa. Kita yang penting ialah kita nak menanamkan semangat
kebersihan tu. Dan kita telah sedia maklum hadis Nabi menyebut an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Beliau ditemui ketika merasmikan program kebersihan masyair 1444 Hijrah di penginapan tabung haji di Hotel Land Premier Mekah. Program tahunan sejak 2018 ini menggalakkan jemaah haji membersihkan kawasan-kawasan masyair, khususnya Arafah, Muzdalifah dan Mina. Tambah beliau, Kerajaan Arab Saudi menghargai usaha yang dibuat oleh tabung haji dan jemaah Malaysia di lokasi masyair. Kita nak panjangkan program kebersihan ini melibatkan semua tempat. Saya sebut tadi tentang bilik-bilik yang mereka diami, tempat yang mereka diami masing-masing. Jadi setiap seorang daripada jemaah haji Malaysia yang mengerjakan haji bagi tahun 1444 Hijri ini untuk menanamkan semangat kebersihan tadi. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Ditinggalkan Datuk di Mekah untuk mendalami ilmu agama ketika menunaikan haji pada usia 5 tahun. Pengalaman itu masih segar dalam ingatan Ahmad Mustafa, 78 tahun, walaupun sudah lebih 7 dekad berlalu. Peristiwa itu bagaimanapun mencorakkan hidupnya sehingga berjaya menjadi seorang pensyarah di Universiti Ummul Qura di Makkah. Menurut anak kelahiran kampung Teluk Jawa, Padang Hang, Al-Ustar itu, beliau berkhidmat sebagai pensyarah geografi selama 21 tahun di universiti terkemuka itu sebelum kembali ke tanah air pada 1997. Menceritakan pengalamannya, Ahmad berkata dia dibawa datuknya Mustafa Taha ke Mekah bersama ibu, abang, bapa saudara serta ibu saudaranya pada 1949 untuk menunaikan haji. Jadi apabila saya dengan abang saya dalam umur 4 tahun, abang 6 tahun. Jadi putusan yang pertama mereka kata lagu ni lah. Kamu duduk di Makkahul Mukarramah dan belajar di situ. Di Makkahul Mukarramah. Dan kami pun tak tahu apa. Belajar, masuk sekolah. Sampai habis universiti, sampai pergi Mesir. Tambahnya, perjalanan ke Mekah pada masa itu bermula dari Pulau Pinang menaiki kapal sebelum transit di beberapa negara termasuk India sebelum tiba ke Jeddah dalam perjalanan selama 15 hari. Saya pergi Madinah kali yang pertama, naik lori. Lori dia 2 tingkat. Tingkat yang bawah tu, perempuan. Family semua perempuan. Banyak orang, mungkin 20 orang. Di atas, laki-laki. Pergi Madinah, ambil masa 2 hari. Tambahnya, antara perbezaan menunaikan haji dulu dan sekarang ialah tempoh masa jemaah haji tinggal di Tanah Suci yang lazimnya mencecah 4 bulan berbanding kira-kira 40 hari ketika ini. Dan dalam kawasan Al-Masjidil Haram ada syekh, orang India, orang Malaysia, orang Patani, orang Arab, orang apa, macam-macam. Dalam masa 4 bulan, 5 bulan tu, dia rajin pergi Masjidil Haram dan boleh dapat ilmu. Menurutnya, tempoh yang panjang itu membolehkan jemaah mendalami ilmu agama sehingga ada yang membuka sekolah pondok atau madrasah sekembalinya ke tanah air. Keperluan kain kafan mendesak di Pulau Denawan. Bertemu kembali, penduduk Pulau Denawan, Sabah perlukan kain kafan. Ada kerana jenazah tidak dapat dikemumikan dengan cara segera kerana menunggu kain kafan dari Bandar Sempurna. Menyelami nasib itu, skuad Hijrah Prihatin Panggilan Pulau bersama Pertubuhan Mihrab dan Yayasan Ikhlas menyantuni penduduk di pulau berkenaan. Menurut penduduk, dalam serba kekurangan, mereka terpaksa mengumpul dana kain kafan dalam kalangan mereka sendiri bagi mempercepatkan urusan pengebumian. Kata mereka, kit jenazah adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Sangat-sangat diperlukan tu kalau ada sumbangan dari mana-mana pihak, terutama sekali daripada pihak NGO
Sebab di kampung ni memang sukar dalam bidang ini. Daerah sempurna terlalu jauh untuk kita membeli untuk digunakan pada masa jenazah itu berlaku. Cuma kami tidak dapat buat apa-apa. Kami terpaksa keluar ke Pekan. Jadi itu yang orang meninggal mayat itu kena standby. Sepatutnya masa dia meninggal itu masa itu juga kami kebumikan. Tapi memandangkan keadaan jauh daripada Pekan, persediaan tidak ada. Jadi kami amat mengharapkanlah daripada pihak-pihak mana-mana pihak lah, daripada NGO ke kerajaan dapat memberi bantuan untuk menyempurnakan fardu kifayah ini. Duta Pertubuhan Mihrab Muhammad Nazri Abbas yang bersimpati dengan nasib penduduk pulau itu berusaha mendapatkan bekalan kain kafan. Baginya, keperluan kain kafan itu amat penting bagi umat Islam menyelesaikan fardu kifayah. Okey, kita tahu bahawa keperluan barang-barang untuk jenazah ni sangat penting. Jadi ada kisah di sini yang kita dengar mayat yang tidak diuruskan dalam tempoh 1 hari semata-mata untuk mencari peralatan itu, jadi mereka terpaksa tunda nak uruskan jenazah. Sedangkan kita tahu bila seorang tu mati, antara perkara yang pertama perlu diselesaikan ialah dikebumikan. Jadi bagi mereka bila dapat set jenazah ni sangat-sangatlah mereka syukur dan mereka beruntung sebab memudahkan urusan mereka. Selain kit jenazah, Skuad Hijrah Prihatin Panggilan Pulau bersama Pertubuhan Mihrab dan Yayasan Ikhlas juga menyumbang bakul makanan dan bantuan alat pembelajaran kepada pelajar pulau bagi meringankan beban keluarga mereka. Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah yang uzur dan wang solat yang sempit menyebabkan jemaah sekitar Taman Pulai Emas terpaksa menunaikan solat di luar kawasan selama 15 tahun. Situasi itu membuktikan keperluan mendesak agar masjid berkenaan dinaik taraf menjadi masjid yang lebih luas dan selesa demi menampung kapasiti jemaah yang semakin ramai. Menurut jurucakap Masjid Taman Pulai Emas Muhammad Hanafiah Abdul Malik, masjid ini akan dibina dengan keluasan 1.2 ekar yang boleh menampung lebih 2,000 jemaah dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan fasiliti. Dan sekarang ni masjid ini dalam pembinaan dan masya-Allah akan melengkapkan dalam dewan solat saja boleh buat 2,000 orang jemaah. Dan masya-Allah kita ada fasilitis yang lain, kita ada rumah warga emas, pusat penjagaan warga emas daily siang hari. Dan kemudiannya kita ada tadika, kita ada quarters untuk bilal dan imam, kita juga ada tempat dewan seberguna, bilik mayat dan dewan seminar. Penduduk bersyukur kerana kerja-kerja pembinaan masjid sedang dilaksanakan dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Namun, dana yang diperlukan masih belum mencukupi, iaitu 2.4 juta ringgit. Kita dah berjaya mengumpulkan sebanyak 9.9 juta dan kos keseluruhan 11.4 juta ringgit. Jadi, bayangkan pahala anda sekiranya anda membantu kami membina sebuah masjid iaitu Masjid Taman Pulai Emas, dan selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, mengaji Al-Quran, menuntut ilmu, beribadah, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun anda. Individu yang ingin menyalurkan sumbangan pembinaan Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah Taman Pulai Emas Johor Bahru boleh hubungi nombor di atas atau salurkan ke akaun yang tertera. Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia, Peyatim, optimis untuk mewujudkan sebuah pusat pengajian Islam anak yatim ASEAN (APIA) yang dalam usaha melahirkan para hufaz dalam kalangan anak-anak yatim atau miskin untuk menjadi imam, pendakwah dan usahawan Muslim yang kompeten di era teknologi maklumat kini. Bersempena bulan Zulhijjah ini, berinfaklah ke tabung pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN (APIA) bagi membela nasib anak yatim di rantau ini. Semoga infak ini menjadi asbab kita bersama Rasulullah di syurga nanti. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik.
Titan gagal bertemu Titanic. Pertubuhan Akademi Al-Bayan tampil dengan misi dan visi memperkasa golongan mu'alaf, khususnya melahirkan pendakwah mu'alaf. Ia menerusi pembinaan Kompleks Pengajian Islam Akademi Al-Bayan yang pertama di Malaysia bertempat di Kampung Peguh, Melaka. Sempena 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini, ayuh bersama-sama berinfak ke pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak ini menjadi saham berpanjangan di akhirat. Pak, kita mau pergi mana? Hari ini ada orang buat korban. Korban? Apa tu? Orang mu'alaf macam kita ni ada bahagian daging yang akan diberikan sumbangan. Ya ke, Papa? Amin dah lama tak makan daging. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Daging korban ada lagi ke? Allah, daging korban dah habis, abang. Tadi orang agih-agihkan. Kalau macam tu, tak adalah rezeki kami. Pa, Amin lapar. Kalau ada lemang ke rendang tu bawa lah ke sini. Saya memang suka, Man. Boleh. Jangan lupa pula. Kita makan sama. Dek. Kenapa, Papa? Bang, saya minta maaf. Tak. Ni duit baki awak tertinggal. Baki awak tadi ambil. Ambil. Bang. Abang ni beras tu tinggal ni. Okey bang kan? Ni Pak Li, berapa ringgit dah ni? Abang Mat. Salih. Kat sini punya Abang Mat. Tadi saya pergi pondok abang tadi. Tak ada orang. Ni ada daging tu abang. Kesemua 5 penumpang kapal selam Titan yang menyertai ekspedisi melihat sisa bangkai kapal Titanic di dasar lautan Atlantik disahkan meninggal dunia. Ia susulan penemuan serpihan kapal selam Titan termasuk ekor dan 2 bahagian badan kapal kira-kira 500 meter dari bangkai Titanic yang terletak pada kedalaman 4,000 meter di dasar laut berkenaan. Ia sekaligus menamatkan operasi pencarian sejak 5 hari lalu. Kapal selam Titan yang dikendalikan syarikat Ocean Gate Expeditions berpangkalan di Amerika Syarikat dilaporkan hilang sejak ia terputus komunikasi dengan kapal induknya kurang 2 jam ketika dalam perjalanan melihat Titanic pada Ahad lalu dipercayai meletup berdekatan dengan Titanic. Terdahulu, Tentera Laut Amerika Syarikat mengesan bunyi dentuman di bawah permukaan air di kawasan pencarian kapal selam Titan sejurus ia dilaporkan hilang dan terputus hubungan. Mangsa yang meninggal dunia termasuk Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Ocean Gate, Stockton Rush, yang turut mengemudi kapal Titan berkenaan dalam ekspedisi itu. 4 mangsa lain dikenal pasti sebagai Shahzada Daud serta anaknya Sulaiman Daud, jutawan British Hamish Harding dan Paul Henry Najole. Shahzada merupakan seorang ahli perniagaan berketurunan Pakistan Britain dan anaknya berusia 19 tahun. Harding, 58 tahun pula, seorang bilioner Britain, manakala Najole merupakan seorang peneroka dan pakar maritim Perancis yang pernah melakukan lebih 35 selaman ke lokasi Titanic. Ocean Gate Expeditions mengenakan bayaran sebanyak 1.2 juta ringgit bagi satu tempat duduk di kapal selam untuk menyertai ekspedisi ke bangkai Titanic yang terletak pada kedalaman 3,800 meter dan 700 km selatan St. John's, Newfoundland. Kapal selam Ocean Gate berukuran sepanjang 6.5 meter itu mampu memuatkan 5 orang dengan bekalan oksigen selama 4 hari. Melazimi kehidupan penduduk Palestin bukan sekadar mengambil tahu, tetapi usaha membantu mereka juga perlu dilaksanakan bagi memahami keperluan sebenar meskipun dengan hanya sebungkus daging kurban.
Semoga ibadah kurban di Palestin tahun ini memberikan harapan dan sinar baru buat penduduk di sana dalam menempuh ujian yang mendatang. Dari jom menyumbang.com untuk menyertai ibadah kurban di Bumi Ambiak atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Ibadah kurban, tanda kasih. Belia Rahmah boleh digunakan di Settle. Kembali, lebih 20,000 pengunjung dijangka hadir ke persidangan dan Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang 2023 PHAC 2023 yang diadakan di Pulau Pinang bermula hari ini hingga 25 Jun ini. Pengerusi Perdagangan, Industri dan Pembangunan Usahawan Pulau Pinang, Dato' Abdul Halim Husin berkata, penganjuran pameran halal terbesar itu diharapkan menjadi akses kepada usahawan sektor industri halal menembusi pasaran baharu terutamanya di Timur Tengah dan China. Dato' Abdul Halim berkata penganjuran kali ke-12 ini menyaksikan seramai 400 delegasi dari dalam dan luar negara menyertai expo tersebut iaitu dari Perak, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Kelantan. Manakala peserta dari luar negara termasuk China, Chile, Sepanyol, Indonesia, Vietnam dan Kemboja. Katanya China menjadi negara terbesar apabila lebih 80 delegasinya menyertai PHAC 2023 yang diadakan di Spice Arena, Bayan Baru. Tahun ini kita anticipate kunjungan about 20,000 for the next 3 days pengunjung. Dan kalau tadi seperti diumumkan, kita ada participants expo dan juga delegates as far as from Chile, from China, Jilin dan Henan province. Kita ada juga neighbouring countries Vietnam, Indonesia, Kamboja juga ada di sini. Selain daripada rakan-rakan jiran kita, Perak, Johor, Selangor, Kelantan yang bersama kita dalam program ini. So inilah 12th edition of Penang International Halal Expo and Conference dan kita harap kita looking forward Penang as a gateway untuk rantau ASEAN ini seterusnya menerjah ke pasaran-pasaran baru seperti Middle East and North Africa. Itu sasaran kita. Dalam masa sama, kerajaan negeri menyasarkan untuk menjana potensi jualan perniagaan bernilai RM130 juta pada Expo kali ini seiring dengan pertambahan 351 gerai berbanding sebelum ini. Jelasnya, PHAC pada kali ini juga turut memperkenalkan beberapa inisiatif baharu yang beradaptasi kepada teknologi dan keusahawanan digital kepada usahawan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan teknologi baharu tersebut. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian PHAC 2023 di Pusat Convention Setia Spice di Bayan Baru yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Sementara itu, Ketua Menteri Pulau Pinang berkata beliau yakin PHAC berada di landasan yang betul dan menjadi platform terbaik untuk usahawan industri halal ini terus berkembang, seterusnya meneroka pasaran antarabangsa pada masa hadapan. Ini edisi yang ke-12. Saya percaya landasan dia semakin kukuh dan bagi negeri Pulau Pinang mungkin sesuai kita ada satu roadmap yang akan melihat kita dalam katakan 5 tahun, 10 tahun, apakah kemajuan yang Pulau Pinang ingin mencapai sebagai halal hub lah, dengan dapat membangunkan usahawan dalam sektor ini, mencari meneroka pasaran dan bukan tempatan tetapi ke antarabangsa, kolaborasi dengan semua stakeholders dalam industri ini, penggunaan teknologi digital, pembiayaan dana-dana untuk membantu usahawan. Platform mudah alih teknologi kewangan fintech di bawah Petronas Dagangan Berhad, Settle, dilantik sebagai salah satu penyedia perkhidmatan e-dompet untuk program Belia Rahmah.
Ketua Pegawai Eksekutif Settle, Mazlin Erawati Abdul Manan berkata pihaknya berbesar hati dapat menjadi sebahagian dalam menyokong program E-Belia Rahmah. Langkah itu juga seiring dengan tujuan Settle dalam memupuk budaya masyarakat tanpa tunai dan mempromosikan transaksi kewangan yang lebih selamat dan efisien. Mazlin Erawi berkata, Settle ketika ini boleh digunakan di lebih 1.6 juta kedai runcit di seluruh negara dan di lebih 1,000 rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara. Belia yang layak memohon E-Belia Rahmah melalui aplikasi Settle boleh membeli belah di kedai runcit yang memaparkan kod QR Settle, Do It Now dan di mana-mana stesen Petronas. Dan bermula 26 Jun sehingga 31 Ogos 2023, belia Malaysia berumur 18 hingga 20 tahun atau pelajar Malaysia sepenuh masa yang berdaftar di Institut Pengajian Tinggi IPT Malaysia layak menuntut kredit E-Belia Rahmah RM200 secara one-off melalui aplikasi Settle. Belia berkata bagi memohon RM200 kredit e-tunai, belia yang layak perlu memuat turun atau mengemaskini kepada versi terkini aplikasi Settle dan melengkapkan pengesahan akaun melalui eKYC. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adek Mas Syahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.